Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahirah bint Abdul Rahman daripada kumpulan PISMP PI 4619. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi subjek PIMK 3152 iaitu Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Saya merupakan pelajar di bawah seliaan Ustazah Muslihah binti Ismail dan inovasi yang telah saya hasilkan bertajuk Mari Mengenal Kitab. Baiklah, ini merupakan perkara yang akan saya bentangkan dalam inovasi ini, iaitu yang pertama adalah pengenalan, kemudian rational project, yang ketiga adalah pernyataan masalah, yang keempat objektif, yang kelima skop dan limitasi, yang keenam kepentingan dan impak, yang ketujuh anggaran kos, yang ke-8 model inovasi, yang ke-9 cara menggunakan inovasi, kemudian yang ke-10 maklum balas, yang ke-11 pembuktian pencapaian inovasi, yang ke-12 kesimpulan dan yang terakhir rujukan yang saya gunakan sepanjang menghasilkan inovasi. Seperti yang kita ketahui, ada 4 kitab yang perlu kita pelajari iaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman dengan kesemua kitab-kitab Allah. Meskipun begitu, terdapat masih ramai murid-murid yang sukar untuk mengingat perkara-perkara penting dalam mengenai tajuk beriman kepada kitab. Selain itu juga, terdapat juga murid yang sukar mengingat padanan antara kitab dan Nabi yang menerimanya. Baiklah, sekarang saya akan teruskan kepada rational project. Melalui jurnal-jurnal yang telah saya kaji, terdapat beberapa situasi ataupun pendekatan yang sama dengan inovasi yang akan saya hasilkan, iaitu yang pertama merupakan kata-kata daripada Muhammad Rosmadi dan Hafizah pada tahun 2020, iaitu pendekatan didik hibur melibatkan pengajaran yang bersifat santai dan seronok dengan menghubungjalinkan unsur kelakar, kecindan, estetik, muzik dan lakonan agar dapat menarik minat murid untuk belajar. Di sini dibagi tahu bahawa unsur didik hibur ni dapat tarik minat murid untuk terus belajar untuk sesuatu topik tersebut. Kemudian jurnal kedua yang dihasilkan oleh Muhammad Azam dan Kamariah pada tahun 2018 mengatakan bahawa pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan dapat membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif untuk pembelajaran yang seterusnya. Dan jurnal terakhir, hasil tulisan daripada Chang Pui Cheng pada tahun 2018, beliau mengatakan bahawa penggunaan lagu dapat menjadikan subjek yang bosan menjadi sangat menarik. Secara tidak langsung, penggunaan lagu dalam kelas terbukti berkesan dan murid tidak akan bosan atau menyatakan bahawa pelajaran guru adalah tidak menarik. Baiklah, ini adalah pernyataan masalah yang saya dapati ketika berpraktikum fasa 1 baru-baru ini daripada murid tahun 3 Ibn Sina. Okey, yang pertama adalah murid sukar mengingat maklumat yang banyak dan maklumat yang hampir sama. Kemudian yang kedua, murid-murid tahun 3 Ibn Sina tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya semasa kelas berlangsung. Baiklah, ini adalah objektif bagi inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu yang pertama, murid dapat mengingat nama kitab dan Nabi yang menerimanya. Yang kedua, murid dapat menyebut nama kitab dan Nabi yang menerimanya. Dan yang ketiga, murid dapat membezakan antara nama kitab dan Nabi yang menerimanya. Bermaksud, murid dapat membezakan antara kitab Zabur, siapa yang menerimanya, kitab Taurat, siapa yang menerimanya, dan seterusnya sehinggalah kitab Al-Quran, siapa yang menerimanya. Bagi skop dan limitasi, inovasi ini memfokuskan murid-murid tahun 3 bagi bidang akidah. Ianya juga boleh digunakan untuk individu yang belum dapat menguasai tajuk beriman kepada kitab. Jadi inovasi ini bukan hanya terhad kepada murid-murid tahun 3 sahaja, tapi boleh juga digunakan untuk murid-murid lain yang masih kurang menguasai bagi tajuk beriman kepada kitab. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kepentingan dan impak inovasi yang telah dihasilkan.
Baiklah, ini adalah kepentingan inovasi yang telah saya hasilkan. Yang pertama adalah inovasi ini dapat membantu murid-murid tahun 3 untuk mengingat dan juga menyebut nama kitab dan juga nama Nabi dengan betul. Kemudian yang kedua, inovasi ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada murid-murid tahun 3 supaya berminat untuk mempelajari bidang akidah. Seperti yang kita ketahui, bidang akidah merupakan satu bidang yang membicarakan tentang fakta. Dia bukannya bidang yang macam adab, yang ada kepentingan dan sebagainya. Jadi, ini akan menjadikan setengah murid tu berasa mudah bosan untuk bidang akidah ini. Jadi, penghasilan inovasi ini dapat membendung masalah tersebut. Seterusnya, bagi impak kepada inovasi yang telah saya hasilkan, impak bagi guru adalah guru dapat mengajarkan tajuk beriman kepada kitab dengan lebih mudah dengan adanya inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu Mari Mengenal Kitab. Kemudian, impak kepada murid pula, murid dapat menguasai nama-nama kitab dan juga nabi yang menerimanya. Berkaitan dengan anggaran kos sepanjang inovasi digital yang saya hasilkan, tiada sebarang kos digunakan. Hal demikian kerana saya hanya menggunakan PowerPoint ataupun aplikasi-aplikasi yang mudah digunakan yang tidak menggunakan sebarang kos. Model inovasi yang saya hasilkan ada menggunakan model reka bentuk instruksi. Okey, ada 5 peringkat bagi model reka bentuk instruksi. Yang pertama adalah analisis keperluan inovasi, iaitu saya perlu menganalisis masalah yang timbul. Kemudian, saya perlu mereka bentuk inovasi, iaitu saya perlu memikirkan apakah bentuk inovasi yang akan saya hasilkan. Yang ketiga adalah pembangunan inovasi, iaitu membangunkan inovasi berdasarkan bentuk yang ingin saya hasilkan pada langkah kedua tadi. Kemudian pelaksanaan inovasi. Pelaksanaan inovasi ini adalah saya menguji inovasi yang saya hasilkan dalam konteks sebenar seperti murid-murid di sekolah ataupun guru-guru di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah penilaian inovasi. Penilaian inovasi ini adalah saya perlu menganalisis data-data yang diperolehi berdasarkan pelaksanaan inovasi yang dilakukan pada langkah keempat. Baiklah, ini merupakan cara untuk menggunakan inovasi yang telah saya hasilkan. Okay, yang pertama adalah secara atas talian. Guru boleh berkongsi pautan lagu yang telah dihasilkan sama ada berkongsi di grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Cara ini digunakan ketika PDPR ataupun setelah mempelajari topik ini di sekolah dan guru boleh memberikan pautan ini untuk murid-murid mengulang kaji di rumah. Kemudian secara bersemuka, guru akan menayangkan lagu di dalam bilik darjah. Kemudian guru menyanyi bersama-sama dengan murid sambil membuat gaya di dalam bilik darjah. Dan ini adalah contoh inovasi yang telah dihasilkan yang telah diupload ke YouTube. Jadi ianya bersifat mesra pengguna lah. Siapa-siapa pun boleh mengakses lagu yang telah dihasilkan. Inovasi saya telah mendapat beberapa maklum balas daripada rakan-rakan yang terdekat. Okey, yang pertama adalah penggunaan lirik lagu yang mudah dinyanyikan terutamanya bagi murid-murid sekolah rendah. Ini dinyatakan oleh Nur Syazana binti Zulkifli. Okey, yang kedua adalah animasi yang digunakan amat menarik dan berpotensi besar dapat mengelakkan murid-murid daripada bosan semasa PDP dijalankan. Okey, maklum balas ini diberikan oleh Nur Syafiqah binti Baharudin pada 27 November 2021. Okey, maklum balas seterusnya adalah daripada Siti Sarah binti Salim pada 28 November 2021. Siti Sarah mengatakan bahawa irama video yang digunakan amat sesuai iaitu menggunakan irama balik kampung, nyanyian Sudirman. Rata-rata murid mengetahui lagu tersebut dan secara tidak langsung mudah mengaplikasikan irama tersebut. Dan maklum balas terakhir adalah daripada Muhammad Nasrul Akil bin Mohsin pada 27 November 2021. Okay. Muhammad Akil menyatakan bahawa teknik nyanyian yang digunakan menyeronokkan dan dapat menambahkan semangat murid untuk terus belajar. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang pembuktian inovasi. Okay, sebelum saya menggunakan inovasi ini di dalam bilik darjah, hanya 14% murid sahaja yang lulus ataupun yang menguasai bagi tajuk beriman kepada kitab. Namun, setelah saya menghasilkan inovasi iaitu lagu
Mari Mengenal Kitab, seramai 90.2% murid yang lulus. Jadi murid yang menguasai tajuk Beriman kepada Kitab. Kesimpulannya, saya berharap agar inovasi ini dapat membantu murid-murid tahun 3 untuk mengingat nama kitab dan juga nama Nabi yang menerimanya. Bukan itu saja, saya juga berharap inovasi ini dapat menjadikan murid lebih bersemangat untuk belajar bidang akidah. Baiklah, ini adalah senarai rujukan yang saya gunakan sepanjang menghasilkan inovasi. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.